Agama Islam sudah pun bertapak di negara Brunei Darussalam sejak abad ke-15 Masihi. Kedatangan Islam di Brunei telah pun bermula semenjak pemerintahan Sultan yang pertama, iaitu Awang Alak Bertatar. Beliau dipercaya mendalami Islam daripada Syarif Ali yang berasal daripada keturunan Rasulullah SAW melalui cucu baginda yang bernama Hasan bin Ali. Dakwah baginda bukan sahaja menarik hati Awang Alak Bertatar, malah dakwah baginda juga menarik hati rakyat Brunei. Selepas itu, beliau dilantik menjadi Sultan Brunei atas persetujuan pembesar dan rakyat tempatan. Sebagai pemimpin dan ulama, Syarif Ali sangat gigih dalam mendaulatkan agama Islam, di antaranya membina masjid dan melaksanakan hukum Islam dalam pentadbiran negara. Selepas memerintah selama 7 tahun, pada tahun 1432, beliau telah meninggal dunia dan disemadikan di makam Diraja Brunei. Telah jauh sebelum itu, ada bukti mengatakan bahawa Islam berada di Brunei Darussalam. Misalnya, diketemukannya batu nisan seseorang Cina yang beragama Islam. Namun, pada masa ini, Islam belum cukup berkembang secara meluas. Alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Termaktub sudah di dalam sejarah bahawa negara Brunei Darussalam sebenarnya mempunyai hubungan yang akrab dengan kerajaan Cina pada suatu ketika dahulu. Berdasarkan catatan Cina, bahawa hubungan awal di antara kerajaan Brunei lama, iaitu Poli, dengan kerajaan Cina telah berlaku pada sekitar tahun 506-566 Masihi. Terbuktinya permulaan kedatangan Islam di Brunei, iaitu di perkuburan Rangas, Bandar Seri Begawan, terdapat kubur seorang Cina, Pukong Cimu, yang dijangkakan meninggal di Brunei pada tahun 1264 Masihi. Batu nisan ini 100 tahun lebih lama sebelum konversi Awang Alak Bertatar menjadi Sultan Islam, iaitu Sultan Muhammad Shah. Menurut tradisi lisan tempatan, ada menyatakan bahawa asal letaknya batu nisan itu terletak di Kota Batu, iaitu ibu kota Brunei lama. Kewujudan batu nisan ini sangat menarik perhatian kerana ianya adalah sebahagian bukti daripada kedatangan orang-orang Cina ke Brunei. Yang mana pada zaman itu banyak disebutkan di dalam Tang Sheng, Sung Syekh dan Ming Syekh. 3 riwayat dinasti Cina ini banyak menceritakan tentang hubungan di antara Brunei dengan Cina. Tetapi banyak lagi disebutkan pada zaman Sung dan Ming. Pukong Cimu itu dijangkakan seorang pedagang Cina Islam yang berulang-alik dari Brunei ke Cina dalam zaman dinasti Song. Perdagangan Brunei Cina ini dapat dikesan daripada nukilan adatnya dalam silsilah raja-raja Brunei. Nama Pu ini menurut para sejarawan Cina adalah mengidentifikasi mereka sebagai seorang Muslim. Nisan ini juga mengidentifikasi bahawa Pukong Cimu ini adalah seorang yang berasal dari kota Cuancao di negeri Cina. Di kuburan lain berdekatan di sini juga ada terdapat beberapa sebanyak 3 kubur lain yang juga merupakan Muslim Cina yang datang ke Brunei sebagai pedagang. Secara kesimpulannya, orang-orang Cina datang ke negara Brunei Darussalam adalah untuk melibatkan mereka dalam dari segi perdagangan dan juga untuk mengeratkan persahabatan. Namun demikian, orang-orang Cina di negara Brunei Darussalam secara tidak langsung
telah melibatkan diri dalam perkembangan sosioekonomi dan politik negara Brunei Darussalam, khususnya dalam usaha ke arah pembentukan sebuah negara yang merdeka pada tahun 1984. Wal anbiya wal mursalin al-hurri khatman awwala wal anbiya wal mursalin al-hurri khatman